Bukhari bab yang ke-14 tak man tatayyaba thumma tasala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ghusl bab yang ke-14. Bab man tatayyaba thumma tasala wa baqiya asarut tibi. Bab datang berkenaan dengan orang yang mewangikan, yakni man tatayyaba ay man tatayyaba qabla al-ightisali min al-janabah, qabla al-ightisal min al-janabah, summa tasala ay summa tasala minha ay minal janabah. Bab berkenaan dengan orang yang mewangikan diri sebelum dia tu mandi junub, kemudian dia mandi junub. Wa baqiya asarut tibi ay fi jasadihi, dan tinggal kesan daripada wangi-wangian itu di tubuh badan dia. Jadi ini berkaitan dengan orang yang memakai ihram. Sebelum dia memakai ihram, dia jadi junub, bergaul dengan isteri, kemudian pagi hari dia berada dalam keadaan memakai ihram. Ketika itu walaupun setelah dia mandi junub, sebelum memakai ihram tu dia tidak mewangikan diri, tapi kesan daripada wangi-wangian sebelum dia mandi, ketika pergi dekat isteri, wangi-wangian tu masih ada lagi. Apa hukum berkenaan dengan itu? حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتصر عن أبيه قال سألت عائشة. Riwayat daripada ayahnya Ibrahim Muhammad bin Muntasir, dia kata, aku tanya kepada Aisyah, fadzakartu laha, sambil tanya Aisyah, aku ceritakan kepadanya, pada Aisyah, qaul ibn Umar, pandangan, kata-kata, yakni pandangan Abdullah bin Umar, yaitu seseorang
mewangikan diri sebelum mandi untuk memakai ihram. Kemudian wangi-wangian tu masih ada lagi setelah dia mandi sunat untuk memakai ihram tu ataupun mandi junub. Selepas itu dia memakai ihram. Setelah itu wangi-wangian tu masih ada lagi. Jadi Abdullah bin Umar kata tidak sah memakai wangi-wangian sebelum memakai ihram, sebelum mandi. Takutnya wangi-wangian tu masih ada lagi ketika memakai ihram. Itu adalah kata-kata Sayyidina Abdullah bin Umar, pendapat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ma uhibbu an usbiha muhriman andakhu tiban. Inilah kata-kata Sayyidina Abdullah bin Umar yang dah bagi penjelasan sani. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, aku tidak suka berpagi-pagi dalam keadaan memakai ihram sambil menyerba wangi-wangian. Faqalat Aisyah tu, mendengar itu, Aisyah kata, ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku yang mewangikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tafa fi nisaihi, tujuannya Aisyah mewangikan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akan pergi istiqat di sisi isteri-isteri dia. Summa asbaha muhriman, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagi sebagai memakai ihram, muhrim yang memakai ihram. Jadi dalam riwayat lain, apabila mendengar kata-kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Aisyah kata, yarhamullahu Aba Abdurrahman, semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihani Aba Abdurrahman, iaitu Abdullah bin Umar. Kemudian dia bagi tahu, ana tayyabtu Rasulullah sani. Jadi dalam riwayat lain, setelah asbaha muhriman ada disebut yang dakhu tiban. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi isteri-isteri, kemudian berpagi-pagi dalam keadaan memakai ihram, yang dakhu tiban, masih semerbak wangi-wangian itu. Jadi daripada kata-kata Aisyah sani dapati Aisyah radhiyallahu taala anha menafikan pandangan Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi daripada situ ada beberapa pandangan a'immah, termasuklah muhaddis Hindi Syah Waliullah. Dia kata seseorang mandi, sama ada mandi junub, mandi sunat memakai ihram. Ketika dia mandi, dia dah mandi elok, kosak, bagi molek, walaupun begitu wangi-wangian dia pakai sebelum mandi itu masih kesan daripada wangi-wangian tu
masih ada lagi. Kalau begitu, Syah Waliullah kata tidak mengapa berdasarkan pandangan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kebiasaan bangsa Arab, mereka biasanya mewangikan tubuh badan dia ketika jima' supaya sana ataupun menaikkan semangat dan sebagainya. Mereka guna wangi-wangian ketika jima'. Jadi mengikut kebiasaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada mewangikan diri dia dengan bantuan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Aisyah, ana tayyabtu Rasulullah, aku yang mewangikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesan daripada wangi-wangian itu masih ada lagi setelah dia memakai ihram. Jadi kira tidak kenapa daripada terjematul bab ni Imam Bukhari menghendaki hukum itu. Maksudnya kalau memakai wangi-wangian sebelum mandi, sebelum memakai ihram, kemudian bila pakai ihram, wangi-wangian yang pakai sebelum mandi itu kesan dia tu masih ada lagi. Kalau begitu tidak mengapa, tidak mengganggu apa-apa dalam segi pakai ihram ketika itu. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت. Riwayat daripada Aisyah kata ka'anni anzuru ila wabisit tibi fi mafriqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata seolah-olah aku sedang melihat, sedang terbayang-bayang kepada wabis, kilatnya wangi-wangian tu fi mafriq ay makana farqi sya'rin Nabi, tepat belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan di situ kilatnya wangi-wangian tu. Maksudnya setelah mandi junub masih ada lagi kesan daripada wangi-wangian tu, termasuklah kilatnya. Wangi-wangian tu masih nampak lagi di tepat belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muhrimun, sedang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memakai ihram ketika itu. Jadi daripada hadis bab dan hadis yang menyokong sambungan di bawah tu, Imam Bukhari juga mengambil hukum, iaitu orang yang mewangikan diri sebelum mandi junub, kemudian setelah mandi junub dalam keadaan masih ada lagi kesan daripada wangi-wangian itu, kemudian dia memakai ihram. Jadi tidak ada apa-apa gangguan bagi memakai ihram dalam keadaan itu. Babu takhlil sya'ri hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu.
afadha alaihi, bab ini berkenaan dengan takhlilus sya'r, menyikat rambut, menyisir, mencelahi. Takhlil makna mencelahi dengan jari di celah-celah rambut, fi ghuslil janabah. Takhlil sya'ri ay fi ghuslil janabah, ketika mandi junub mencelahi jari di celah-celah rambut kepala itu. Hatta idza zanna, sehingga apabila dia tu sangka, anggap, annahu qad arwa basharatahu, dia sangka iaitu dia lembutkan arwa daripada irwa, maksudnya lembutkan ataupun mengalirkan air supaya lembutkan busyratahu, akan kulit rambutnya. Afadha alaihi, seterusnya siramkan air ke atasnya, ke atas rambut kepala itu. Haddatsana Abdanu qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabati qasala yadayhi. Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi junub, mula dia basuh kedua tangannya, wa tawadda'a wa wudu'ahu lis-salati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang untuk sembahyang, wuduknya untuk sembahyang, maksudnya sempurna daripada mula wuduk tu sampai basuh kaki, buat siap. Tidak kata wuduk tapi tinggal basuh kaki tu, kemudian sudah mandi siap, beralih daripada tempat tu ke tempat lain, barulah basuh kaki. Tidak maksud tu. Sebab apa? Kena ambil maksud tu yang bermaksud Nabi SAW wuduk kemudian tidak basuh kaki, mandi siap, barulah Nabi SAW beralih daripada tempat tu basuh kaki. Itu riwayat Maimunah. Kalau riwayat Aisyah macam ni, bila kata wuduk ketika mandi, maknanya komplit, sempurna wuduk tu. Situ kita jam Aisyah dengan Maimunah. Kalau Maimunah dalam riwayat dia, kalau kata Nabi SAW mandi ketika tu wuduk, itu di situ ambil maksudnya ketika wuduk tidak basuh kaki, beralih tepat barulah basuh kaki, sudah mandi tu. Itu riwayat Maimunah. Kalau riwayat Aisyah macam ni, akan ambil maksud wuduknya Rasulullah SAW lengkap sekali, siap basuh kaki. Summa tasala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Summa yukhallilu biyadihi sya'arahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelahi rambut kepalanya
dengan tangannya hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa dia dah pun lembutkan, siramkan kulit rambut kepala dia. Afadha alaihi al-ma' ay sabbal ma'a ala sya'rihi, siramkan air di atas rambutnya salasa marratin, 3 kali. Summa ghasala sa'ira jasadihi, sa'ira ay jami'a, kemudian mandi keseluruhan badannya. Jadi daripada sini katanya muhaddisin, Imam Bukhari menyatakan daripada maksud tarjamatul bab hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu, daripada situ Imam Bukhari nak menyatakan takhlilus sya'r, dan ketika mandi itu tidak wajib, tidak perlu, asalkan air sampai ke umbi rambut, akar rambut tu basah, lembutkan kulit rambut kepala tu, itu dah cukup, tidak perlu takhlil. Jadi takhlilus sya'r sehingga kelihatan rambutnya dah basah, dah lembut. Itu pandangan daripada Imam Bukhari, tujuan daripada Imam Bukhari. Dan ada setengah muhaddisin mereka kata di sini ada lagi satu tujuan Imam Bukhari, iaitu dia hendak menyatakan masalah ikhtilafiyah di sini, iaitu di antara a'immah, di sisi a'immah ada ikhtilaf, ada perselisihan faham. Ada setengah kata mandi junub dan mandi nak bersih daripada datang darah itu ada beza, yang setengah kata tidak beza. Jadi berkenaan dengan itu, muhaddisin kata di sisi Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah, mandi junub dan mandi nak cuci daripada datang darah itu tidak ada beza, maksudnya naqdud dhafair, menguraikan jalinan rambut bagi wanita ketika dia mandi, sama ada mandi itu mandi junub ataupun mandi cuci daripada datang darah itu. Ketika itu tidak perlu menguraikan jalinan rambut kepala itu, asalkan air itu sampai di akar umbi rambut kepala itu. Jadi itu pendapat daripada Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah. Di sisi mereka mandi junub dengan mandi haid tidak ada beza. Di sisi Hanabilah ada perbezaan, maksudnya mandi junub bagi kaum wanita
perlu menguraikan jalinan rambut kepala. Tidak, mandi junub ni tidak perlu menguraikan jalinan rambut kepala asalkan air sampai akar umbi rambut kepala tu. Tapi di sisi Hanabilah, mandi haid ni, ghuslul mahid ni, dia perlu naqdud dhafair, menguraikan jalinan rambut kepala tu. Jadi daripada sini katanya sesetengah muhaddisin, tujuan Imam Bukhari ataupun maksud Imam Bukhari ataupun apa yang Imam Bukhari menghendaki di sini ialah Imam Bukhari nak menyatakan ikhtilaf a'immah sani. Waqalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku dan Rasulullah SAW mandi daripada satu bejana, satu bekas, naghrifu minhu jami'a, kami mencebak daripadanya sama sekali. Jadi daripada ikhtilaf a'immah sani, kalau kita tengok dalam terjematul bab Imam Bukhari itu, nampaknya Imam Bukhari di sini menyokong pandangan Hanabilah, iaitu di antara mandi junub dan mandi haid ni ada beza. Babu man tawadda'a fil janabati summa ghasala sa'ira jasadihi. Bab ini pula berkaitan dengan orang mandi junub, kemudian dia mandi keseluruhan badannya, walam yu'id, sedang dia tidak mengulangi ghasla mawadhi'il wudu', basuh cuci di tempat-tempat wudu', yakni anggota-anggota wudu' tu, maratan ukhra, sekali lagi. Haddatsana Yusuf bin Isa qala akhbarana al-Fadl bin Musa qala akhbarana al-A'mash an Salim an Quraib مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. Riwayat daripada Maimunah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan wudu bagi janabah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu wudu ketika mandi junub tu, fa'atfa'a biyaminihi ala shimalihi marrataini aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sengitkan bekas air tu dengan tangan kanannya di atas tangan kiri dia, marrataini aw thalathan, dua kali ataupun tiga kali basuh cuci tangan tu. Summa ghasala farjahu,
Setelah itu Nabi SAW basuh cuci kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ardi. Setelah itu Nabi SAW pukul tangan dia di bumi ataupun al-haid, di dinding. Pukul maksudnya Nabi SAW gosok di tanah ataupun di dinding. Tujuannya supaya hilangkan bau yang ada, bau yang lekat di tangan ketika basuh cuci kemaluan, disebabkan itu mandi junub. Jadi Nabi SAW pukul tanah ataupun dinding, tujuannya gosok di atas tanah dan di dinding supaya hilangkan bau yang lekat di tangan tu. Summa madmada wastanshaqa. Setelah itu koma mulut dan masukkan air ke dalam hidung. Wa ghasala wajhahu wa zira'ihi. Basuh cuci muka dan dua lengan tangannya. Thumma afadha ala ra'sihil ma'a. Kemudian siramkan air di atas kepalanya. Thumma ghasala jasadahu. Mandi keseluruhan badan dia. Thumma tanaha ghasala rijlaihi. Kemudian beralih tepat mandi, basuh cuci kedua kakinya. Jadi beralih tepat basuh cuci ni riwayat siapa? Tengok balik riwayat Maimunah yang kata wuduk tu sempurna seperti wuduk untuk sembahyang. Bermakna bukan kata mandi siap bau beralih tempat mandi, tak. Itu riwayat daripada Aisyah. Qalat fa'ataituhu bi khirqatin. Maimunah kata, aku membawa datang kepadanya pada Rasulullah SAW dengan membawa khirqah. Khirqah ni kain lap ataupun cebisan kain untuk lap air. Falam yuridha, yurid daripada arada, yuridu iradah, minal iradah. Jadi maksudnya di sini falam yuridha, maka Nabi SAW tidak menghendaki khirqah tu, tak ingin. Maksudnya falam yuridha ay falam ya'khudha. Nabi SAW tidak mengambil khirqah tu, kain lap tu. Faja'ala yanfudu ay yanfudul ma'a biyadihi. Ja'ala ay syara'a, maka Nabi SAW mula yanfudu, mengibas tangannya, kebas tangan supaya air yang lekat di tangan tu keluar. Berkenaan dengan terjematul bab, katanya setengah ulama daripada sini Imam Bukhari nak menyatakan satu ikhtilaf, iaitu ketika mandi wuduk. Wuduk ketika mandi sani, satu amalan sunat berasingan ataupun kira wuduk tu sebahagian daripada mandi juga.
Di situ ada berbeza pendapat di sisi a'immah mujtahidin. Jadi bagi a'immah yang kata wuduk ni juz'ul ghusl, wuduk ni dikira sebahagian daripada mandi, bukan wuduk ni satu amalan sunat berasingan, kira sekali dengan mandi, maknanya juz'u bahagian daripada mandi juga. Jadi bagi mereka anggap begitu, setelah orang tu wuduk kemudian mandi, ketika mandi kalaulah air tak sampai kepada anggota wuduk, dikira tidak mengapa, wuduk dia sah. Kalaulah orang tu yakni setengah a'immah, setengah ulama menganggap wuduk ketika mandi ni kira satu amalan berasingan. Jadi bagi mereka, kalau air itu tak sampai ke anggota wuduk tadi, kalau tak sampai, kira di sisi mereka mandi itu tidak sah. Sebab wuduk ni kira satu amalan berasingan. Jadi setelah wuduk, ketika dia mandi, perlu sampaikan air ke anggota wuduk tadi. Sebab dia wuduk tadi, wuduk tu kira di sisi mereka satu amalan sunnah yang berasingan. Jadi setelah wuduk dia mandi, kalau air tidak sampai di tempat anggota wuduk tu, bermakna mandi junub dia tidak sah, sebab air tak sampai di tempat-tempat anggota wuduk. Walaupun dah wuduk, kira di sisi mereka wuduk ni satu amalan sunnah berasingan. Sebab tu bagi mereka setelah wuduk mandi, ketika mandi setelah wuduk, sampaikan air, ketika mandi sampaikan air ke anggota badan yang wuduk tadi. Bagi mereka yang anggap wuduk ni juz'ul ghusl, sebahagian daripada mandi juga. Kalau begitu, bila mereka wuduk kemudian mandi, kalaulah air tak sampai ke anggota wuduk tadi, kiranya sah, mandi dia pun sah. Jadi setengah muhaddisin kata Imam Bukhari daripada terjematul bab ni nak isyarat kepada ikhtilaf tu. Babun idza zakara fil masjid annahu junubun kharaja kama huwa wa la yatayammamu. Bab ini berkenaan dengan apabila seseorang teringat dalam masjid bahawa dia adalah yang junub. Maksudnya dia terlupa mandi junub tu, dalam keadaan junub
dia dah masuk dalam masjid untuk sembahyang. Ketika itu baru dia keluar daripada masjid untuk pergi mandi. Kharaja kama huwa. Imam Bukhari kata dia tu keluar seperti mana dia. Seperti mana dia maksudnya dalam keadaan junub begitu tanpa tayamum. Wala yatayammamu, sedang dia tidak tayamum. Jadi bolehkah tidak begitu, ataupun bolehkah tidak begitu, ataupun dia perlu tayamum dulu kemudian baru keluar daripada masjid untuk mandi. Tentang itu Imam Bukhari akan bincang dalam bab ini. Haddatsana Abdullah bin Muhammad قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. وعدلت أي سويت. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata dah didirikan sembahyang, maksudnya dah pun mula sembahyang, dah iqamah sembahyang. Wa uddilatis sufufu, saf pun dah disamakan, diperbetulkan. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, maksudnya dah beratur, dah berdiri, dah samakan saf, dah iqamah. Ketika itu fakharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Falamma qama fi musallahu, ay fi mawdi'i salatihi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat berdiri di tempat sembahyangnya, dah berdiri di tempat sembahyang tu, zakara, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat annahu junubun, bahawa dia tu junub, masih belum mandi junub lagi. Faqala lana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, makanakum ay alzimu makanakum, hendaklah kamu menegak di tempat kamu, hendaklah kamu diam, tunggu di tempat kamu. Summa raja'a ay raja'a ilal hujrati, kemudian Nabi SAW kembali ke hujrah Aisyah tu. Faghtasala, barulah Rasulullah SAW mandi. Summa kharaja ilaina, kemudian Nabi SAW keluar kepada kami. Wa ra'suhu yaqturu, yaqturu ay yaqturu ma'ul ghusli, sedang kepalanya, yakni rambut kepalanya menitis air mandi. Kabbara, Nabi SAW takbir. Fasallaina ma'ahu, kemudian Nabi SAW sembahyang bersama kami, sembahyang bersama Nabi SAW. Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni, dia hendak menolak fahaman Imam Sufyan Tsauri dan juga Imam Ishaq.
bin Ibrahim, pandangan mereka ialah, mazhab mereka ialah, kalaulah seseorang dalam keadaan terlupa junub dia, dalam keadaan junub dia dah pergi masuk ke dalam masjid, setelah dia sampai dalam masjid barulah dia ingat dia ni mandi junub, kena mandi junub. Jadi ketika itu Imam Sufyan Tsauri dan Imam Ishaq kata orang sani junub yang baru ingat dalam masjid sani, dia perlu tayammum dulu cepat-cepat sebelum dia keluar, kemudian barulah dia keluar. Jadi kalau dia tu tak tayammum keluar daripada masjid begitu dalam keadaan junub tu tidak sah, tidak harus di sisi mereka. Jadi ketika dia tak ingat mandi junub tu, dianggap orang tu orang ma'zur, orang yang ada uzur. Sebab tu ketika tu dimaaf, dia masuk dalam masjid dalam keadaan begitu, tapi bila dia dah teringat dia tu junub, ketika tu hukum ahkam bagi dia ni sama dengan orang ingat mandi junub dia tu. Jadi ketika tu dia tidak dianggap ma'zur, yang ada uzur terlupa dan sebagainya seperti tadi. Jadi ketika tu dia tak boleh keluar daripada masjid dalam keadaan junub sani. Dia perlu tayammum segera, kemudian barulah dia boleh keluar. Jadi itu pandangan Imam Sufyan Tsauri, Imam Ishaq dan juga sesetengah a'immah di kalangan a'immah arba'ah begitu. Jadi daripada terjematul bab dan hadis bab ni, Imam Bukhari menolak fahaman Imam Sufyan Tsauri dan Imam Ishaq, termasuklah a'immah, alim ulama, mereka mengambil fahaman begitu. Jadi bagi Imam Bukhari dan juga jumhur a'immah, mazhab mereka ialah orang seperti itu, yakni orang mandi junub lupa masuk dalam masjid, bila dia teringat nak keluar daripada masjid itu, bagi dia, bagi Imam Bukhari dan jumhur mazhab, jumhur a'immah, tidak perlu dia tayammum. Sebaik saja dia ingat dia ni junub, segera dia keluar daripada masjid. Kalau dia tak keluar cepat, dia ambil masa untuk tayammum, itu bermakna dia dah duduk dalam masjid seketika dalam keadaan junub setelah dia ingat. Jadi sebab tu tidak perlu tayammum, segera keluar daripada masjid.
Itu pandangan daripada Imam Bukhari dan jumhur a'immah. Kenapa Imam Bukhari dan jumhur a'immah mereka ambil keputusan begitu? Disebabkan mereka kata ketika Nabi SAW tinggal mandi junub, Nabi SAW paling masuk bilik Aisyah. Ketika itu Nabi SAW tidak tayammum dulu, kemudian baru masuk bilik Aisyah. Tidak macam tu. Maknanya tanpa tayammum Nabi SAW terus paling daripada tempat sembahyang tu masuk bilik Aisyah. Jadi daripada terjematul bab dan hadis bab yang kita baca sani, hadis bab kita akan baca ni Imam Bukhari syarat kepada ikhtilaf tu. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Uthman bin Umar qala akhbarana Yunus عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة ثم رجع فاغتسل فكبر فصلينا معه. Jadi maksudnya dah baca sani daripada terjematul bab dan hadis bab sani. Kehendak Imam Bukhari-nya di sini dia menyokong kepada pandangan jumhur, iaitu bila junub masuk dalam masjid dalam keadaan dia tak ingat mandi junub dia, ketika dia ingat tak perlu dia tu tayammum, keluar balik daripada masjid pergi mandi, kemudian masuk sembahyang. Jadi jumhur a'immah dan Imam Bukhari berpendapat begitu disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia paling daripada tempat sembahyang dia masuk bilik hujrah Aisyah ni, ketika tu Nabi SAW terus balik mandi, sudah tu keluar. Jadi di situ tidak ada riwayat menyatakan Nabi SAW tayammum dulu kemudian baru balik masuk bilik Aisyah. Jadi di situlah ijtihad, dalil bagi ijtihad Imam Bukhari dan sama dengan jumhur a'immah. Babu nafdil yadaini minal ghusli anil janabati. Bab ini berkenaan dengan nafdul yadain, mengebas kebas air daripada kedua tangan, minal ghusli minal janabah, daripada mandi junub. Maksudnya setelah mandi junub kebaskan tangan supaya air ada di tangan tu keluar tanpa menggunakan kain lap dan sebagainya. Apa hukum perbuatan tu? Haddatsana Abdan qala akhbarana Abu Hamzah qala sami'tu al-Amasya عن سالم عن كريب عن ابن عباس قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا أي ماء يغتسل به, air mandi. Maksudnya Maimunah kata, saya sediakan air untuk mandi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasatartuhu bisawbin wasabba ala yadayhi. Kemudian
saya tutupkan Rasulullah SAW dengan sehelai kain. Wa sabba ala yadayhi, Nabi SAW tuangkan air ke atas dua tangannya, faghasalahuma thumma sabba biyaminihi ala shimalihi faghasala farjahu fadaraba biyadihi al-ard famasahaha thumma ghasalaha famadmada wastanshaqa faghasala wajhahu wa zira'ihi ay ma'a mirfaqaihi ثم صب أي صب الماء على رأسه وأفاض الماء على جسده ثم تنحى من مكانه. Setelah itu beralih tepat daripada tempat mandi itu. Faghasala qadamaihi fanawaltuhu ay a'taituhu. Jadi fanawaltuhu ni Maimunah yang kata fanawaltuhu sauban, aku berikan, aku hala kepada Rasulullah SAW sehelai kain, maksudnya khirqah, kain lap. Falam ya'khudhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil. Fantalaqa, dia dah pergi. Wa huwa yanfudu yadayhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil kebaskan kedua tangan dia. Jadi daripada situ Imam Bukhari nak istimbat, seseorang sudah mandi harus dia boleh nafdul yadain tanpa dia lap. Itu yang Imam Bukhari menghendaki di sini dari segi amalan setelah mandi. Dan yang kedua, Imam Syah Waliullah kata tujuan Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni, ia hendak menyabitkan taharah, bersihnya air musta'mal, air yang dah digunakan tu. Kenapa Imam Bukhari dalilkan bersihnya air mandi sani, air mandi yang dah jadi air musta'mal, air yang dah digunakan itu bersih. Macam mana Imam Bukhari sabitkan hukum tu? Sebabnya Imam Bukhari sabitkan nafdul yadain jika mandi ini, bila nafdul yadain kebaskan tangan, mesti percik air, titisan-titisan air musta'mal sani akan percik kepada pakaian dan sebagainya. Tapi tidak ada riwayat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh basuh air musta'mal terkena kepada mana-mana pakaian. Tidak ada, tidak suruh basuh. Dan ada satu riwayat yang dhaif menyatakan la tanfudu aydiyakum fil wudu'i, jangan kamu mengebaskan tangan-tangan kamu ketika wudu', fa innaha mirwahus syaitani, kerana ia perbuatan seperti itu adalah merupakan kipas
daripada syaitan mirwah. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab ni manalah hukum daripada la tanfudu aydiyakum sani, dan dia menyatakan di sini boleh buat begitu. Dan juga dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, di situ juga ada larangan nafdul yadain, mengibaskan kedua tangan setelah mandi. Walaupun begitu, perbuatan seperti itu dikira tidak mengapa di sisi jumhur, dan Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab sani nampaknya dia bersama dengan jumhur a'immah, yaitu boleh mengebaskan dua tangan setelah mandi, air mercik daripada tangan yang kebas itu mercik pada pakaian dan anggota badan lain, itu musta'mal itu kira bersih. Jadi sambil menyatakan harusnya buat nafdul yadain itu, Imam Bukhari ada tujuan dia nak sabitkan taharahnya, kiranya tidak najis, bersih taharahnya air musta'mal itu. Kalau kira tidak bersih, mesti Nabi SAW akan perintah supaya basuh, cuci semut di tempat di mana terkena air musta'mal itu. Tapi tidak ada. Daripada situ dapati tujuan Imam Bukhari daripada terjematul bab ni hendak menyatakan bersihnya air musta'mal itu. Itulah pandangan Imam Syahwaliyullah. Babu man bada'a bi syikri ra'sihil ayman fil ghusli. Sambung insyaallah. Allahu a'lam.